Rabbana zalamna anfusana. Dari sudut yang lain apa maksudnya? Sudut yang lain ialah kita sedang berdepan dengan diri kita sendiri. Yang mengkhianati diri kita adalah diri kita. Yang menyusahkan diri kita adalah diri kita. Sebab tu jangan cepat sangat tengok pada orang. Ni awak lah ni yang susahkan saya ni. Ni masalah saya ni, awak lah yang buat ni. Duk sibuk dengan orang. Rupanya kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Ni awak lah sebab awak tipu saya. Habis yang kita percaya kat dia tu kenapa? Contoh. Jadi kita nak bagi tahunya benda-benda begini ni berasal daripada diri. Kita tajuk pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama berbicara tentang seindah-indah penjara. Ya, seindah-indah penjara. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ni selalu kita dengar ya daripada tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan kepada kita dalam memberi gambaran, pemahaman tentang hakikat hidup dunia sebagai seorang mukmin. Dunia yang kita lalui ni ada dua golongan. Satu golongan yang manusia melalui kehidupan dunia sebagai seorang yang beriman. Atau ada satu golongan yang melalui kehidupan dunia sebagai seorang yang kafir. Maka apa beza kehidupan orang mukmin di dunia dengan orang kafir yang berada di dunia? Maka saya ulang lagi sekali, ad-dunya, dunia ini sijnul mu'min, penjara orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dia adalah syurga kepada orang-orang kafir. Riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, apa maksudnya? Dunia yang sementara ini memang tempat ujian. Ni yang kita sangat-sangat sudah memahaminya. Ya, kerana dunia ni salah satu namanya ialah Darul Ibtila, tempat ujian. Yang ni kita kena faham dah. Jadi kalau kita diuji, jangan kita tanya lagi soalan. Kenapa saya diuji? Berarti kita kurang memahami apa maksud dunia yang kita sedang lalui. Boleh insya-Allah ya? Lepas ni jangan tanya lagi soalan. Kenapa saya sakit? Itulah ujian. Kenapa saya susah? Itulah ujian. Kenapa saya begitu begini? Itulah ujian. Dan ujian itu berarti kita sedang berada di dunia. Okey. Baik, seterusnya yang seharusnya dijadikan tempat untuk menunaikan kehambaan. Pertama, dia tempat ujian dan kita kena jadikan dunia ini untuk kita tunaikan tugas-tugas kehambaan. Banyak kali kita mengulanginya, siapa diri kita, hakikat diri kita tidak lebih daripada seorang hamba. Maka apa tugas kita? Tugas menunaikan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun juga disebut kita ni sedang melakukan suatu tugas untuk menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita ni kadang-kadang waktu jadi hamba Allah, kadang waktunya kita jadi hamba nafsu, kadang-kadang kita jadi hamba macam-macam lah. Jadi berarti tak sempurna kita menjadi hamba kepada Allah. Jadi apa tugas kita? Menyempurnakan diri sebagai hamba hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka perhatikanlah dua sisi dunia ini dengan keimanan. Ya, tolong perhati, tolong hayati dua sisi kehidupan dunia sebagai orang yang dalam dirinya ada keimanan kepada Allah. Pertama, kehidupan dunia ini memang tempat ujian. Ni kita ulang yang tadi jugalah. Tolong ingat, tolong tahu, tolong faham, tolong terima, tolong redha. Dunia ni mahu tak mahu, suka tak suka, ada waktunya senang, ada waktu susah. Ada waktunya sakit, ada waktunya sihat, ada waktunya sakit. Begitulah seterusnya kehidupan dunia. Kerana apa? Dia tempat ujian. Yang kedua, susah atau senang kita diuji di dunia, ianya sementara sahaja. Lalu akan kembali kepada kehidupan akhirat untuk diadili. Jadi jangan kita rasa kecewa sangat, rasa letih sangat. Letih tu memang letih lah, penat tu memang penat lah. Betul ya? Tambah-tambah yang kita ni diuji dengan apa? Dengan sakit. Ya Allah, kita nak buat ibadah pada Allah. Kita kan dicipta oleh Allah untuk beribadah. Tiba-tiba sakit. Macam mana nak buat ibadah? Maka kadang-kadang rasa kecewa, rasa penat. Maka jangan risau. Sebab apa? Sifat dunia ni walaupun dia adalah ujian,
sifatnya sementara. Apa? Baru sampai ya? Sebab saya tunggu juga lama. Baru ada. Baru sampai. Okeylah. Redha je lah. Tapi bahasa tu kena hati-hati. Takut-takut di sebalik redha tu terselit sesuatu yang kurang apa? Kurang menerima sepenuhnya. Kenapa? Redha je lah. Kita kena redha dengan Allah. Jangan cakap redha je lah. Nak buat macam mana? Tak boleh macam tu ya. Kena ingat bahawa dia sementara. Sakit sementara, susah sementara, kecewa sementara, penat sementara. Lalu kita akan kembali kepada kehidupan akhirat. Kerana apa? Kerana kita ada satu yang namanya akhir. Kehidupan. Mungkin hari ini kita nampak susah, akhir nanti senang. Hari ini kita nampak penat, akhir nanti kita ada kekuatan untuk melalui kehidupan. Baik, muka surat 66. Hadis ni tak panjang dia punya perbahasan dia. Kalau boleh kita sempat baca yang kedua insya-Allah. Insan diuji dengan keinginan dirinya sendiri. Ini salah satu daripada bentuk-bentuk ujian. Dan yang paling utama, kita ni diuji dengan apa? Keinginan diri kita sendiri. Ya, kita diuji dengan keinginan diri sendiri. Sebelum ujian-ujian yang lain. Justru, jika dia berusaha mengharmonikan keinginannya dengan keinginan kehambaan dan tuntutan ketuhanan, maka dia telah berjaya dalam ujian yang terbesar dalam kehidupannya. Apa ujian keinginan kita sendiri? Hawa. Yang kita kata nafsu, hawa nafsu. Kita ni kan banyak mengikut kehendak hawa nafsu. Itulah ujian yang paling besar dalam hidup kita. Macam orang cakap juga, orang perempuan ni apa ujian dia? Orang perempuan ni, dia tidak rosak dengan sebab suami dia. Dia tidak rosak dengan sebab kecantikan yang Allah beri pada dia. Dia tidak rosak sebab harta yang dia miliki banyak. Dia rosak dengan perasaan dia sendiri. Macam itulah. Orang perempuan lebih diuji dengan perasaan. Ya. Kadang-kadang suami tak tegur dia. Dia kata, dia timbul satu perasaan. Suami aku ni dah benci ke kat aku? Padahal tak ada apa pun. Contoh. Betul ya? Dia tengok anak tak telefon kat dia. Telefon, satu hari tak telefon, 2 hari tak telefon. Ni anak ni macam mana ni? Dia dah benci kat mama ni. Dia cepat benda-benda gitu. Itulah ujian yang paling berat bagi orang perempuan. Dia cepat. Kalau dia melayani perasaan itu, memang itulah ujian paling berat kat atas diri dia. Tapi kalau dia mampu mengawal perasaan itu, maka dia akan selamatkan dunia dan akhirat dia. Tak ada masalah kalau cantik pun, tak ada masalah kalau dia tidak layan perasaan dia. Ya kadang-kadang memang dia cantik tapi dia telah perasaan dia menguasai dia bahawa dialah yang paling cantik. Ini masalah. Betul ya? Jadi keadaan sebenarnya ujian ni diri sendiri. Kalau susah, apa masalah sebenarnya? Diri sendiri yang menyusahkan. Sebab tu doa dalam Quran kita kena faham juga salah satu sudut doa. Doa apa? Doa mengakui bahawa diri ni banyak silap, banyak menzalimi, maka minta ampun dengan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Dari sudut yang lain apa maksudnya? Sudut yang lain ialah kita sedang berdepan dengan diri kita sendiri. Yang mengkhianati diri kita adalah diri kita. Yang menyusahkan diri kita adalah diri kita. Sebab tu jangan cepat sangat tengok pada orang. Ni awak lah ni yang susahkan saya ni. Ni masalah saya ni, awak lah yang buat ni. Duk sibuk dengan orang. Rupanya kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Ni awak lah sebab awak tipu saya. Habis yang kita percaya kat dia tu kenapa? Contoh. Jadi kita nak bagi tahunya benda-benda begini ni berasal daripada diri kita. Sebelum ujian-ujian lain, tidak menafikan ujian yang lain. Dalam masa yang sama, dunia ujian, harta benda ujian, pangkat ujian, isteri itu ujian, suami ujian, bahkan anak-anak itu ujian. Ya. Tak kahwin, nak kahwin. Lepas tu, mulalah. Ya, kena cerita juga. Kalau dah kahwin tak ada anak, nak anak. Kemudian dah ada anak, mulalah. Kemudian kalau dah ada anak, nak ada menantu kan? Bilalah nak dapat menantu. Dah dapat menantu pula pening. Menantu yang buat hal. Macam-macam benda ni. Rupa-rupanya diri kita sendiri dalam menangani persoalan tu.
barulah ujian-ujian yang lain. Tidak nafi, semua itu adalah ujian. Itu maksud dia. Justru jika dia berusaha mengharmonikan keinginannya dengan keinginan kehambaan. Ini kena lihat. Ya, dalam kita mengingini sesuatu, tolong ingat kita tidak lebih daripada seorang hamba dan ada tuntutan untuk kita menyempurnakan kehambaan diri serta tuntutan Allah ke atas diri kita, maka dia telah berjaya dalam ujian yang terbesar dalam kehidupan yang dia lalui. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini sebagai penjara orang beriman. Akhirnya Rasulullah buat satu gambaran kepada kita bahawa dunia ini penjara kepada orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah dan yakin dengan akhirat, ada balasan di akhirat, kerana keterbatasan diri dalam neraca syarak. Jadi apa maksud penjara? Penjara ni kita fahamlah, bila duduk dalam penjara begitu sekali terbatas pergerakan kita, tindak tanduk kita dan segala-galanya. Maka kita ni duduk atas muka dunia memang terbatas. Kenapa terbatas? Kerana di sana ada syarak, ada syariat. Nak makan boleh, tapi tengok halal dan haram. Nak kumpul harta boleh, tengok halal dan haram. Maka terbatas. Sebab tu ada orang dia kata apa? Islam ni susah lah. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Dia kata susah. Sebenarnya apa masalahnya? Ya. Contoh tak boleh. Apa yang tak boleh? Sebenarnya yang tak boleh tu tak banyak. Ya. Yang boleh dengan yang tak boleh tu tak banyak. Contoh bab makan, bab minum. Macam-macam kita boleh minum. Yang tak boleh minum arak tu aja. Itulah. Tapi satu tu aja. Yang lain yang boleh minum. Yang boleh minum. Banyak. Kopi berapa jenis kopi? Kopi pak belalang. Kopi, macam-macam kopi boleh minum. Teh, macam-macam jenis teh boleh minum. Jadi apa masalah sebenarnya? Tapi orang ni dia tak faham. Itu tak boleh, ini tak boleh. Apalah Islam tak boleh. Yang boleh makan, binatang yang boleh makan. Banyak yang tak boleh makan. Dua tu aja. Apa masalah sebenarnya? Diri sendirilah. Tapi walau bagaimanapun, kita hidup sebagai seorang Islam, memang kita kena jaga batas-batas yang tertentu. Dalam bahasa Arab disebut hudud. Ya, saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hidup kita orang Islam ni, dia ada hudud. Apa makna hudud? Batasan-batasan, sempadan-sempadan. Okey ya? Mana dalil Quran? Suratul Baqarah yang kita baca dalam bulan Ramadan tu. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Apa makna hudud Allah? Batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Maka dinamakan hukum hudud. Apa makna hukum? Hukum tu maknanya ketetapan. Ketetapan itu berkait dengan apa? Ketetapan berkait dengan batas-batas dalam hidup. Hidup ni mana ada, tak ada batas. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan ni, kita ulang baliklah. Kadang-kadang benda yang sama. Kalau kita duduk dalam rumah tu ada ruang. Okey ya? Ada apa? Ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada ruang bilik. Bilik pula ada bilik air. Ada bilik tidur. Nak tidur kat mana? Bilik air. Maka ni orang tak tahu batas. Minta maaf katakan ni benda ni tak ada apa pun. Seorang tetamu datang, dia nak duduk kat mana? Ruang tamu. Tapi kalau seorang yang datang ke rumah orang, tiba-tiba sampai ke dapur, itu tak tetamu ke tuan rumah? Ni ada ni. Dia datang rumah orang, terus pergi ke dapur. Air ada air. Ini orang yang tak tahu batas dalam rumah orang. Okey, keluar daripada rumah ada apa? Keluar daripada rumah ada batas. Tapi batas tu namanya pagar. Ni pagar rumah kita, ni pagar rumah jiran. Nak tanam pokok bunga kat pagar mana? Dia tanam. Sebab pagar rumah jiran, tanah dia luas sikit. Tanam belah situ. Ini orang telah langgar batas. Okey, keluar pula ada negeri. Ada sempadan negeri. Memang semua ni Malaysia, tapi ada negeri. Okey ya? Kena cerita lagi. Negeri pula ada sempadan negara. Laut tu ada apa? Ni laut Malaysia, ni laut Singapura, ni laut Thailand. Ruang udara sahaja ada. Ni ruang udara Malaysia. You punya jet laju tak kat mana pun jangan terlajak masuk. Betul ya? Habis kalau kita ada sempadan, ada ruang, ada batas, Allah tak ada. Dunia ni milik Allah dan Allah letak sempadan. Apakah sempadan Allah? Itulah halal dan haram, dosa dan pahala. Jadi bila mana kita hidup sebagai seorang yang beriman pada Allah, maka kita tak tahu batas-batas. Jadi kita tak bebas. Sebab tu di luar sana ada satu namanya apa? Islam liberal.
Dia tak boleh tak secocok ke apa. Betul ke bahasa dia? Islam dia tak bebas. Tolong ingat ya, Islam tak bebas. Kenapa? Kerana Islam itu terikat kita sebagai hamba dengan Tuhan yang memiliki diri kita. Maka bila mana hamba, tolong jangan jadi hamba. Jangan cuba nak jadi tuan. Okey ya? Ada rasa nak jadi tuan? Tuan apa makna tuan? Ialah kita tuan punya kan. Rumah tu kita punya. Ikut kita lah nak masuk pukul berapa, nak tidur kat mana. Nanti orang datang, kenapa tidur kat ruang tamu ni? Lah ni rumah saya, ikut saya lah. You yang tak boleh tidur kat sini. Ya, atau tidur. Boleh insyaAllah ya. Ini dah panjang dah, rugi masa. Tuan-tuan dan puan faham dah. Jadi itulah maknanya dunia ini adalah penjara. Kenapa? Ada sempadan-sempadan yang boleh kita berada di situ, ada yang tidak boleh kita melampaui sempadan tersebut. Okey, kemudian yang mana ada perkara yang dilarang yang dia berat untuk lakukannya, dan ada perkara yang diperintahkan yang dia berat untuk meninggalkannya. Berbeza dengan orang kafir yang tidak beriman dengan agama Islam dan tidak beriman juga dengan syariat Muhammadiyah, maka dia melakukan apa yang dia inginkan mengikut hawa nafsunya. Orang kafir ini duduk atas muka dunia macam syurga bagi dia. Tak ada batas apa-apa. Dia nak minum, dia nak makan apa, dia nak tidur kat mana, dia nak jumpa siapa, dia nak buat apa. Tak ada batas bagi dia. Itu ya. Itu seumpama dia ni duduk di syurga. Namun ingatan ini bukan suatu gambaran yang boleh menyebabkan manusia itu pasif. Ya, pasif dalam kehidupan. Kerana dunia pada hakikatnya adalah sebaik-baik penjara. Kena faham begitu pula. Ya, walaupun penjara, dunia inilah sebaik-baik penjara. Untuk apa? Untuk mencapai syurga yang kekal selama-lamanya. Sebagaimana dunia pada hakikatnya adalah seburuk-buruk syurga kerana membawa kepada kekal di dalam penjara neraka di akhirat kelak. Itulah sebaliknya. Saya ulang lagi sekali ayat ni ya. Kita kena faham bahawa dunia ni pada hakikat, pada pandangan kita, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia adalah sebaik-baik penjara. Sebab apa? Dengan dunia inilah kita dapat ke syurga Allah untuk kekal selama-lama. Tapi bagi orang kafir, dunia ni walaupun dia syurga, tapi seburuk-buruk syurga. Kenapa? Dengan syurga yang inilah dia akan dihumban dalam neraka selama-lama. Ni sudut-sudut pandang yang kita kena faham. Jadi salah tak dunia? Tak salah. Habis yang salahnya kita dalam melalui kehidupan dunia. Dunia tak salah. Sebab tu jangan salahkan dunia. Saya ni pasal dunia ni lah yang menggoda saya tertipu dengan dunia. Dunia tak pernah menipu kita. Kita yang tertipu dengan dunia. Okay, ya? Tapi masalah apa sebenarnya? Masalah diri kita. Itu kita kena faham. Baik, para ulama ada menyebut, tiada kebaikan pada kebaikan yang mana setelahnya ialah keburukan, dan tiada keburukan pada keburukan yang mana setelahnya ialah kebaikan. Ini bahasa ya. Tidak ada suatu kebaikan pada kebaikan yang setelah kebaikan tu ada keburukan. Jadi apa yang nak dinamakan baik kalau berakhir dengan buruk? Tetapi apa yang nak dinamakan buruk kalau berakhir dengan baik? Okey ya? Kena contoh juga. Ada orang senang, subhanallah, dengan senang itulah, dengan kaya itulah. Baik kan, nampak kan? Dengan kaya, dengan mewah, akhir sekali dia tak kira dosa, tak kira halal, tak kira haram, berakhir hidupnya dalam neraka. Apa yang dinamakan kebaikan kalau kebaikan itu berakhir dengan keburukan? Ada orang susah. Ya Allah, nak makan susah, nak pakai susah, nak hidup susah. Maka dia bersyukur dengan apa yang ada, bersabar dengan sekadar apa yang dia lalui. Akhir sekali dia ke syurga. Tengok sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Hidup subhanallah susah, nak makan susah, nak pakai susah. Kemudian dikejar pula kaum musyrikin, nak dibunuh. Ya, berpindah pula, tinggalkan negeri, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta. Semua ni nampak apa? Ya Allah, penat, susah, sedih. Pergi ke Madinah, duduk di Madinah pula bukannya senang juga pun. Ada sahabat Nabi tak ada rumah, duduk di beranda-beranda masjid. Tapi mereka adalah ahli-ahli syurga. Apakah keburukan yang berakhir dengan kebaikan? Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, yang hebat-hebat ni, yang kaya-kaya ni, senang nampak, hebat dengan jawatannya, kedudukannya, pemuka-pemuka Mekah, akhir sekali Allah humban neraka. Ni tolong lihat dunia yang kita lalui ni ya. Jadi jangan terlalu berbangga sangat. Sebab tu nilai dunia ni sebesar sebelah sayap nyamuk. Ingat lagi tak? Nyamuk tu ada 2 sayap. Nilai dunia ni 1 sayap sahaja daripada 2 sayap nyamuk tu nilai dia. Sebab tu siapa yang memiliki dunia, dia jangan terlalu berbangga sangat. Kenapa? Sebesar sayap nyamuk, itu pun sebelah saja.
Siapa yang tidak memiliki dunia, jangan terlalu sedih. Kan itu sahaja kalau kita miliki pun. Jadi sebab itulah nilainya bukan pada dunia, pada diri kita. Beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah makna bahagia. Okey ya? Bukan bahagia pada memiliki harta. Orang yang milik harta, sebab tu kita pun nak ulang banyak kali pun benda yang sama. Tapi gitulah orang kaya. Contoh, orang kaya, rumah dia besar-besar. Berapa bilik rumah dia? 20 bilik. Tapi satu malam dia tidur berapa bilik? Satu je. Ke dia tidur bilik ni 1 jam, bilik ni 1 jam, bilik ni 1 jam. Buat apa nak tidur macam tu, buat memenatkan. Dalam satu bilik pun dia tidur satu katil aja daripada satu bilik tu kan. Ke dia tidur guling-guling dalam bilik tu. Nak pun tak ada satu katil. Satu katil tu pun satu ruang saja daripada katil tu. Betul ya? Habis apa nilai dunia sebenarnya? Dengan rumah yang begitu besar. Bukan salah rumah tu. Jangan salah faham pula. Habis salah ke ustaz saya buat bilik banyak-banyak. Tak salah bilik tu. Masalahnya kita memahami hakikat kehidupan ni. Itu sebenarnya pada diri kita. Kalau rumah kita yang besar ada 20 bilik, kemudian kita tidur hanya satu bilik saja, kemudian di atas satu katil, di satu ruang daripada katil itu, apa yang kita nak bangga dengan hidup kita? Dengan benda yang besar. Kalau kita ada 20 buah kereta, ya, satu kereta kita naik satu hari, satu kereta je naik kan? Ke pagi tukar ini, boleh lah, tapi satu kereta tu, satu ruang aja dalam kereta tu. Atas kursi yang kecil kat depan tu kan? Habis yang belakang tu, kosong tu. Itu je lah. Habis apa yang... Macam perempuan dalam... Macam ada berapa almari kat rumah? Almari baju. 2, 3, 4. Ada orang bukan 3 almari. Satu bilik tu pakaian dia. Betul kan? Artis-artis lah kan? Tahu, kita pun tak tahu sebab dia keluar kat TikTok kata satu bilik ni bukan bilik kecil. Bilik besar. Habis satu kali dia pakai berapa baju ya? Berapa helai? Satu helai tu aja. Habis apa yang dia nak banggakan dengan pakaian yang begitu banyak? Ada orang dia kata, ada orang cerita kat saya, dia beli baju mahal, dia pakai sekali aja. Habis dia simpan lah baju tu. Kenapa? Kalau dia pakai kali kedua pula orang tanya, bukan bos dah pakai ke baju ni semalam? Dia malu, dia aib, dia tak akan pakai dah. Habis buat apa? Koleksi aje lah. Beli sehelai baju yang mahal, sekali aja pakai. Untuk kalau nak dinner lah sekali. Kalau nak makan tengah hari, duduk sekali biar kawan dia tengok, bos bila baju ni mahal lah, ni mahal. Okay. Kemudian tak akan pakai dah selama-lama. Kenapa? Nanti orang tanya, bukan baju yang baru ni? Malu, aib. Itulah dunia yang ada. Okey ya? Allah. Baik. Ni muka akhir kita ni. Lambat jugalah saya baca ni. Kenapa saya baca kitab ni rasa lambat, rasa bilut. Rasa nak khatam hari ni kan? Baik. Dunia bagi orang beriman ada 3 jenis. Ya. Kita orang beriman, kita duduk atas muka dunia. Dunia ni ada 3 jenis. Pertama, dunia yang mana ianya akan kekal bersama dengannya di akhirat kelak. Maka ia adalah bekalan akhirat seperti ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ada dunia yang akan kekal bersama dengan kita sampai ke akhirat. Maka dia adalah bekalan akhirat. Seperti ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Yang ni saya ingat lagi masa saya belajar dulu. Guru saya kata dunia dengan akhirat ni kadang-kadang benda yang sama. Nampak zahir dunia, tapi dia adalah akhirat. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang nampak zahirnya akhirat, tapi dia adalah dunia. Sebab tu kita kena pandai ya. Pandai dan bijak menangani kehidupan. Sebab tu salah satu daripada doa kita minta bijak. Ya Allah, Kau berilah kepada kami kebijaksanaan dan akal yang waras. Tadi kita baca tadi, Allah marzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla. Ya Allah, kami nak minta rezeki denganmu ya Allah. Selain daripada rezeki yang mana-mana yang kita minta, tolong bagi rezeki kepada aku ya Allah, hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna. Kenapa? Kerana hidup ni kadang-kadang benda yang sama je. Guru saya dia bawa contoh begini, duit RM10. Duit RM10 ni dengan nilai RM10 ni, dia boleh jadi dunia, dia boleh jadi akhirat. Contoh, ni dulu dah contoh RM10 kan, sekarang ni RM10 boleh buat apa ya? Boleh lah roti canai sebiji kan. Dia kata duit RM10 ni, RM5 kita masuk tabung, contoh. RM5 lagi kita pakai untuk apa? Untuk kita minum, belanja sikit kawan-kawan di kampung katanya. Maka dia jadi dunia, ada yang jadi dunia, ada yang jadi akhirat.
Tapi kalau duit RM10 tadi, kita pergi ke kedai, kita belanja untuk kita, okey, dia boleh jadi dunia. Tapi kalau niat kita ikhlas kerana Allah, dia jadi akhirat. Jadi benda tu sama saja. Kertas yang sama, nilai yang sama, dia jadi dunia, dia jadi akhirat. Kadang-kadang, dia boleh jadi dunia berserta dengan akhiratnya sekali. Contoh kita RM10, kita beli makanan untuk anak isteri kita, ya, atau RM100, makanan untuk, nampak dunia, ya, anak isteri kita makan dengan duit yang kita belanja itu, tapi dia jadi apa? Dia jadi akhirat. Jadi itulah salah satunya dunia ni, dia boleh jadi sesuatu yang kekal, sampai ke mana? Sampai ke akhirat, dan dia menjadi bekal untuk kita hidup akhirat. Salah satunya, ilmu. Ilmu ni, puan-puan jangan anggap ilmu agama sahaja. Semua ilmu. Ilmu buat karipap contohnya. Ya, ada ilmu buat karipap. Ajar pada kawan kita, jiran kita sebelah. Dia pula dengan ilmu tu dia cepat tangkapkan. Ada orang ni dia ada apa? Talent apa? Dia belajar pada kita, karipat dia lagi sedap pada kita. Contoh kan. Dia pun buat berniaga. Oh subhanallah, dia boleh tampung anak isteri dia, subhanallah. Maka kita duduk dalam kubur tu hari-hari dapat pahala. Contoh, kita pandai apa? Tapi pandai buat kek kan? Sekarang ni kek macam-macam kek. Saya terkejut tengok. Kek tapak kuda. Tahu kek tapak kuda? Mahal pula tu. Tapi sedap. Tak apalah nak bagi tahunya, kalau dia ilmu dia ni, dia bagi kat orang lain. Ya, dia pun akan mati bila-bila masa juga pun. Contoh, minta maaf saya bukan doa pada dia, tak. Saya tak tahu siapa yang buat. Ya, tapi nak bagi tahunya, kek ke, roti canai ke apa, semua sekali. Siapa saya nak sebut contoh ilmu dunia yang nampak zahirnya dunia. Jangan tunggu kata saya tak tahulah nak ajar apalah ustaz. Saya nak baca Quran pun tak pandai, saya baca pun merangkak-rangkak nak ajar orang macam mana. Tak, ilmu lain. Ada orang tuan-tuan dia pandai mengubah bunga cantik, kita ni buat tak jadi-jadi. Oh, rumah saya biar. Rumah saya tak jadi-jadi. Yang kedua, silakan. Nampak zahir akhirat, tapi dunia. Ambil duit masuk dalam tabung, tapi riak. Tapi nak tunjuk kat orang. Tak masuk TV pun tak apa, TikTok ke apa tu. Okey lah, tapi betul lah dulu. Derma kat orang, buat replika cek tu, besar pintu. Nak tunjuk kat siapa? Tu bimbang. Tapi kalau kita tanya balik, boleh tak kalau nak tunjuk dalam TV? Boleh tak kalau nak buat live? Boleh, tapi masalahnya diri kita bimbang-bimbang ada sesuatu. Kalau ikhlas, boleh. Tapi bimbang-bimbang mula-mula ikhlas. Kemudian orang puji, orang sanjung, akhir sekali dah hilang keikhlasan. Akhir sekali, bulan depan nak buat, sebelum ni, satu je. Kemudian panggil wartawan pula. Satu dunia biar tahu kita buat kebaikan. Contoh macam, tak pernah biarkan lain tu. Contoh orang sekarang lah pergi ke Mekah kan. Pergi Mekah. Buat live solat duha. Tuan-tuan, sekejap nanti saya nak solat duha. Ya. Kemudian dia pun buatlah dia solat duha. Okey, saya baru selesai solat duha di hadapan Kaabah. Tuan-tuan, siapa-siapa nak minta saya doa, saya sekarang duduk depan Kaabah, nak minta saya doa, tolong hantar nama, hantar apa. Dia ingat doa dia makbul ke? Kita orang Islam ni diajar minta doa dengan orang, bukan suruh orang minta kita doa pada orang. Jangan. Boleh ya? Tuan-tuan ada hajat apa-apa, meh saya doa. Makbul ke doa kita ni? Ingat tak Saidina Umar dengan Saidina Ali dipesan oleh Saidina Rasulullah SAW supaya cari seorang namanya Uwais Al-Qarni. Cari dia. Bertukul lumuh sahabat ni cari. Dengan rombongan haji cari, jumpa. Kalau jumpa, buat apa? Minta kepada dia supaya dia doa kepada Allah, Allah ampun dosa kamu dua ni. Pelik. Ni siapa yang dua ni? Sahabat Nabi, ada seorang tu pak mentua Nabi, Saidina Umar. Khalifah Nabi yang kedua. Saidina Ali ni menantu Nabi. Menantu yang paling disayangi kerana berkahwin dengan anak yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Kemudian siapa ni? Khalifah Nabi. Siapa ni? Dua-dua ni dah diisytihar namanya ahli syurga.
Yang kan 10 sahabat tu yang Allah bagi tahu dah pada baginda Nabi. Bagi tahu awal-awal. Ni 10 ni ahli syurga. Tiba-tiba pergi cari seorang manusia yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya dia ni bukan sahabat. Dia hidup zaman Nabi. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dan dia tak terkenal pun dunia. Dia terkenal di langit. Tapi dia pergi jumpa dia. Okey, minta doa dengan dia. Apa yang Nabi nak ajar pada kita? Walau siapa kita, setinggi mana kedudukan kita, kemuliaan kita, ilmu kita, hatta ahli syurga pun kita ni, minta doa dengan orang. Minta doa dengan orang. Supaya orang doakan kita. Bukan minta orang. Minta. Ada doa. Ada nak minta apa-apa. Mari, saya doakan. Salah tu. Kita tawar diri supaya orang minta. Mari. Puan ada doa? Tolong tulis. Bagi saya tolong doakan. Tak boleh macam tu. Okey lah kalau hukumnya apa? Hukumnya harus. Harus boleh juga. Ya. Contoh kalau kita mak kan. Kita mak dengan anak. Bagi tahu kalau nak periksa, bagi tahu kat mama. Mama nak doakan. Itu okey lah kan. Itu anak kita. Tak apa dah masalah. Ini betul yang tu. Tapi kalau kita buka ruang kepada seluruh masyarakat minta doa dengan saya sebab itu yang dikatakan contoh tadi ialah contoh buat ibadah pada zahirnya akhirat tapi dia jadi dunia. Kenapa? Ria ataupun rasa bangga diri, rasa hebat diri. Doa-doa ni benda akhirat tapi rasa hebatnya diri kini seolah-olah diri itu makbul. Tapi dari segi hukum umumnya haruslah. Tapi meletakkan diri kita tu agak memalukanlah. Boleh insya-Allah ya. Tapi ramai yang buat silakanlah. Tak sebab ramai yang buat tu kadang-kadang ustaz juga. Kita ni kita ni beginilah. Kita bersedia untuk membantu sesiapa. Tapi jangan kita wawarkan diri kita untuk membantu. Okay. Kita bersedia. Orang nak minta tolong, okey, boleh. Nak minta tolong supaya kita doakan, insya-Allah boleh. Tapi jangan pula kita pelawar diri kita untuk siapa-siapa nak apa-apa, jumpa saya boleh tolong. Tolong apa? Tolong doa supaya masuk syurga. Habis kita ni ahli syurga. Contoh, ni contoh lah kan. Okeylah setakat tu dahulu. Panjang pula. Yang kedua perkara yang mana ianya merosakkan akhirat seseorang. Perkara kedua ialah dunia yang boleh merosakkan akhirat seseorang. Seperti berseronok dengan maksiat dan kelalaian dan sebagainya. Duduk atas muka dunia, hidup dengan berseronok dengan melakukan maksiat, lalai dan segala-galanya, maka dunia itu adalah dunia yang merosakkan akhirat. Okey, yang ketiga, perkara keduniaan yang ada hubungan juga dengan akhirat dari sudut sisi, ya, dari satu sisi minta maaf. Seperti makan, yang mana ianya boleh dijadikan sebagai faktor untuk dapat kekuatan dalam beribadah. Yang mana ibadah itu ialah untuk bekalan kepada akhirat. Ini dah 3 jenis dunia yang kita berada sekarang. Satu dunia yang akan kita bawa balik akhirat sebagai suatu bekalan. Satu lagi dunia yang akan merosakkan akhirat kita. Satu lagi dunia yang kita boleh guna perkara dunia itu dia menjadi faktor memberi kekuatan untuk kita beribadah dan ibadah itulah kita akan bawa ke akhirat. Jadi perkara pertama ada sesuatu yang dituntut, sedangkan perkara yang kedua adalah yang dilarang. Adapun perkara yang ketiga ia dipuji sekadar sebagai pembantu kepada perkara yang pertama. Jika berlebihan dan untuk kepuasan nafsu sahaja maka dia juga tercela. Makan nak ada sedikit kekuatan. Kekuatan tu nak buat apa? Nak buat ibadah. Jadi makan tu berpada-pada lah. Okey ya? Sekadar memberi kekuatan untuk beribadah. Tapi makan sampai tahap apa? Sampai tahap tak mampu nak bangun beribadah. Berat sebab makan banyak. Tu dah dikira tercela. Duit yang kita cari. Okey, kerana apa? Kerana dengan duit itulah kita dapat beribadah pada Allah. Nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak derma. Tapi kalau sampai cari duit semata-mata, kemudian berlebih-lebihan, orang panggil apa? Bermewah-mewah dengan segala-galanya, maka ketika itu dia jadi tercela. Tak salah duit banyak. Yang banyaknya bila mana kita dah memenuhi kepuasan nafsu. Bukan sekadar memenuhi untuk kita melaksanakan perkara akhirat. Dia jangan salah faham dia. Jadi jutawan salah tak? Tak salah. Digalakkan. Tapi dengan jutawan tu apa-apa boleh bantu anak yatim, bantu macam-macam boleh buat lah. Pergi umrah, pergilah. Sebab tu kadang-kadang memang ada bab. Pergi umrah berapa kali? 10 kali. Mana lebih baik daripada bagi kat anak yatim, memang itu lebih baik. Tapi kadang-kadang dari satu sudut yang lain, dah duit dia lebih, pergi je lah.
Lagipun dia pergi dengan duit dia. Boleh, boleh. Tapi kalau tanya mana lebih baik, mana lebih baik tu, puan-puan boleh taja orang lain. Pergi itu lebih baik. Mengembirakan hati orang miskin. Pergi kat kampung-kampung, memang tak, orang panggil apa? Dia ni mustahil lah. Nak pergi haji tu mustahil. Pergi umrah pun mustahil nak pergi. Maka bagi kat dia, sebab kita dah pergi 10 kali kan. Bagi kat dia, satu sudut tu dia dapat umrah, satu sudut mengembirakan hati dia, itu lagi besar pahala dia. Tapi kalau nak pergi lagi, pergi je lah. Dah duit lebih kan. Duit lebih. Tak ada masalah, tapi dari segi kebaikan atau yang lebih baik. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Ada lagi muka 68 tu. Iman memandu tujuan. Iman insan ialah pedoman yang memandu insan dalam menuju tujuan kehidupan. Ya. Dengan iman itulah kita ada fokus tujuan dalam kehidupan. Jika seseorang beriman tentang kehidupan akhirat, ada syurga dan neraka, dan syurga ialah tempat kediaman yang abadi serta kampung halaman yang hakiki, maka dia sendiri akan rasa tersangkar dalam keduniaan kerana bukan dunia tempatnya. Itulah yang faham dunia ni sebagai penjara. Kita target kita nak ke mana? Nak ke akhirat. Maka di saat kita nak pergi satu tempat, tempat yang sedia ada ni tak selesa. Macam kita lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk satu tempat, tapi kita bukan nak duduk situ lama pun. Berhenti R&R kan. Kita nak balik kampung, kita berhenti R&R. Jadi R&R tu rasa selesa tak? Bolehlah duduk sekejap. Ya, kau nak tidur kat situ. Nak buat apa? Nak bersonok-sonok berkaitlah situ. Ya, suami tanya, macam mana ni kita nak bertolak? Biarkan dulu, kita seronok kat sinilah dulu. Mana boleh? Itu kan tempat berhenti saja. Bila mana tempat berhenti, dia rasa terbatas kan? Nak ke tandas, nak ke mandi, nak buat itu, nak makan, kan terbatas. Tu pun kadang-kadang cari tempat, orang tu ada, cari tempat, dah orang ada, kemudian terbatas. Itulah penjara. Sesuatu yang terbatas tu penjara. Tapi bila mana kita balik rumah kita, dah sampai kat rumah, kan rasa selesa, rasa lapang, rasa tenang. Begitulah dunia dan akhirat. Dunia dan syurga. Maka selama mana orang beriman, yang dia tahu bahawa dia akan kembali ke syurga, sementara dia berada di dunia ni, terbataslah hidup dia. Tak selesa, tak senang. Kenapa teringat syurga? Teringat akhirat. Kerana tempat yang ada ni pun sementara. Nak buat apa? Nak bersenang-senang kat sini. Okey ya? Baik, seterusnya. Sama seperti seekor burung yang disangkarkan dengan sangkar seindah istana, namun dia lebih suka untuk dibebaskan sehingga dapat terbang ke awanan, kerana itulah hakikat dirinya yang bebas terbang di awanan dan hinggap antara pepohon. Ini gambaran. Ya, seekor burung yang diberi sangkar. Sangkar tu besar, sangkar tu cantik, dihiasi seumpama sebuah istana, tapi burung tu tak gembira kerana dia terpenjara di situ. Samalah kita yang ada kat dunia ni, dengan kemewahan yang ada ni kan, dengan rumahnya, dengan kenderaannya, dengan macam-macam lah jawatannya, dengan segala-galanya, maka dia tetap tak rasa puas. Betul lah, Allah Ta'ala pun bijak dia letak iman dalam diri kita. Dan iman tu salah satunya beriman kepada hari akhirat. Apa yang nak sangat ke akhirat? Syurga. Maka akhir sekali dunia ni seindah mana pun, tidak seindah syurga. Okey, dia ada dalam ni. Sebab tu kadang-kadang kita rasa, nak makan ke? Tak tahulah, nak makan ke tak? Bukan you suka makan yang ni dulu. Ya dah, dulu I suka dah, sekarang I dah tak suka dah. Kenapa? Kerana tidak sesuka mana pun makanan tu. Kenapa? Tidak makan baju-baju yang pakai ni kan. Dulu cantik rasa pakai baju tu kan. Mana tak nak pakai dah. Kenapa? Itulah dunia ni, dia sekejap. Seronok sekejap. Suka sekejap. Mewah sekejap. Jadi benda yang sekejap ni, kadang-kadang Allah letak dalam hati kita, kita berasa tak nak dah. Ya, orang bagi makanan pada kita pun tak apalah, buang separuh. Dulu tambah lagi kan. Ini cukup tak? Tambah sikit lagi. Ini cukup tak? Tambah sikit lagi. Sekarang ni orang bagi, banyaknya, buang lagi. Kenapa nak buang? Tambahlah lagi. Itulah hakikat dunia. Sebenarnya Allah dah bagi mesej pada kita dalam diri kita sendiri bahawa dunia ni tak ada. Sampai satu masa kita pun tak mahu dah. Kenapa? Dia ada satu tempat yang lebih indah. Dia ada satu tempat yang lebih gembira. Dia ada satu tempat yang lebih bahagia. Dan bahagia itu bukan setakat lebih bahagia, tapi selama-lama bahagia. Tapi payah juga puan-puan. Samalah saya pun, samalah kita pun. Ada waktu faham tak faham. Tahu tak tahu. Habis tak tahulah. Ya, bila mana diuji dengan dunia, gelabah. Betul ya? Diuji itu gelabah. Diuji dengan gelabah. Sedih, menangis. Menangis pula. Menangis teruk. Murung. Ramai orang kemurungan dengan sebab masalah dunia. Relax lah. Okey kan? Senyum lah. Orang datang cakap kat kita apa-apa, senyum lah. Terima kasih lah. Ada lagi nak cakap?
Dia pun okey ya. Hari ni saya pun perlahan ni, jiwa saya perlahan hari ni. Allah. Apa lagi? Jiwa insan juga begitu, jiwa insan juga begitu sebenarnya. Jika dia faham hakikat diri, kesementaraan dunia dan apa yang dijanjikan oleh Allah tentang syurga di akhirat sana, dia akan mempersiapkan diri dan terus melangkah menujunya. Jadi sekarang ni dengan umur kita yang ada ni kan, dengan umur kita yang ada ni, kita fokus betul-betul untuk siapkan diri kita sebanyak mungkin persiapannya, mencari bekal sebanyak bekal untuk kita bawa ke akhirat, ya, kekal selama-lamanya di sana. Ketaatan dan kesabaran memang besar dan berat bagi manusia. Namun dengan jiwa kehambaan, dia terus melangkah dengan ibadah dan adab kehambaan kerana dia yakin dengan janji Allah dan Allah tidak menyalahi janjinya sama sekali. Allah tak akan mungkir janji. Itulah salah satunya. Jadi, apa yang nak disampaikan dalam hadis ni ialah tentang bahagia. Jadi bahagia yang ada sekarang ni, bahagia yang diibaratkan dalam sebuah penjara. Boleh? Bahagia tapi dalam sebuah penjara. Tidak sebenar-benar bahagia. Bukan tak bahagia, bahagia juga. Ya, cuba tanya orang dalam penjara tu, dia bahagia tau. Sebab apa? Duduk kat luar, kena kerja, duduk kat dalam, orang bagi free makan. Ada tak nak keluar? Ada keluar, dia buat hal balik, nak masuk balik. Orang dah habis tempoh, keluar pula, dia buat hal pula, dia nak masuk balik. Sebab apa? Dia tenang dalam tu. Tenang, dia rehat, ada waktu makan, dia makan. Dia boleh sembahyang, orang paksa dia sembahyang. Dia baca Quran, orang paksa dia baca Quran. Duduk kat luar, dia sendiri pun tak baca Quran. Ada, dia orang cerita kat saya. Orang berniaga dalam penjara lagi dahsyat daripada berniaga kat luar ni. Berniaga. Setakat tu dululah ya. Tak boleh cerita lebih-lebih. Allah macam-macam dunia ya. Tapi Allah, itulah hakikat kehidupan. Allah. Habislah di situ. Baik, yang ke-13, hadis yang ke-13. Hari ini ringkas perbahasan kita. Hadis yang ke-13 muka surat 69, musafir lalu. Ini tajuk apa ni? Tajuk ni apa? Damak ke apa ni? Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar yang selalu disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seumpama seorang yang asing, aw 'abiru sabilin, ataupun musafir lalu. Ini tajuk dia. Jadilah kita duduk atas muka dunia ni sebagai seorang yang asing, ya, atau orang yang musafir. Riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, kebahagiaan insan juga terletak pada kefahaman bahawa hidup ini sementara. Boleh ya? Kita gini tuan-tuan dan puan-puan, kita baca satu-satu hadis ni, kita tengok apa yang Nabi nak bagi tahu. Nabi sekadar nak bagi tahu dunia ni sementara. Habis apa? Tak ada apa lah. Sekadar itu. Seumpama orang asing pergi satu tempat, dia tak akan duduk lama di situ, dia akan pergi ke tempat asalnya. Ataupun seorang yang musafir, dia hanya lalu saja di situ, kemudian dia akan pergi ke tempat yang dia nak, destinasi yang dia nak tuju. Apa dia? Faham tak? Faham. Habis? Itu je lah. Tidak, sebenarnya bukan begitu. Rupa-rupanya, di sebalik hadis ni yang tersurat dan tersirat ni, dia nak bagi tahu kepada kita satu perkara, bahawa salah satu benda yang membahagiakan kita di dunia ni, di saat kita memahami dunia adalah sementara. Kita tak akan stres. Okey. Kalau sesiapa buat sesuatu kepada kita pun sehingga kita rasa kecewa, sehingga kita rasa sedih, sehingga kita rasa penat, kita tetap berbahagia. Kenapa? Kerana dia sementara. Susah juga konsep ni. Kan? Kita sakit, okey, tenang. Kenapa? Dia tak akan selama-lamanya. Akan sampai tempoh masa, sakit itu akan hilang. Selama-lama. Bila mana kita mati dan kita bertemu Allah, Allah letak kita ke syurga. Tak ada apa dah kita. Tenang sekejap. Ya, jangan tertekan dengan apa yang ada. Ia menyebabkan hilang bahagia kita. Dahlah bahagia itu sementara. Rasailah yang sementara tu. Bahagia. Ya, jangan terpengaruh dengan yang lain-lain. Sebab apa? Sebab yang lain tu pun sekejap aja. Boleh ya? Boleh.
Tak berapa nak boleh ni. Silakan. Hmm. 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 Keliru. Hmm. Itulah. Sebenarnya benda tu sama aja. Dia bukan berlainan, bukan dua perkara yang berbeza. Dia bukan perkara berbeza. Kita baca dulu supaya kita dapat tahu semua. Semua orang tahu manusia akan mati. Ya. Kita tahu kita akan mati. Bila kita akan mati? Tahu tak? Bila kita akan mati? Tak tahu ya? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Tanya yang ni lah, dia ni majoriti ke? Kita ni betul. Sebenarnya bukan kita tak tahu, kita buat-buat tak tahu. Habis nak jawab macam mana? Bila kita akan mati? Bila-bila. Bila kita akan mati? Bila-bila. Mungkin hari ni. Tengok semalam yang doktor tu kan kat surah Istihadiyah tu. Tengah mengajar. Mati. Nampak muda lagi, taklah tua sangat kan? Mati. Maknanya orang boleh mati bila? Masa mengajar boleh mati, masa berjalan boleh mati, masa makan boleh mati, masa duduk boleh mati, masa baring boleh mati, masa tidur boleh mati, masa bercakap boleh mati. Bila-bila. Jadi mungkin kita sakit sekarang, mati habis dah. Sebab tu saya ulang balik kan, ada guru kita cerita. Dia tanya, sampai bila kita nak baca Quran? Sampai mati. Sampai mati? Kita faham pada fikiran kita sampai mati lambatlah lagi. Tak, sampai mati, baca-baca mati. Habis dah tak baca dah Quran. Sama-sama tak boleh baca dah Quran. Bila nak bangun malam? Bangun malam sampai mati. Bila mati? Bangun malam ni, malam besok mati. Tak, malam besok tak boleh bangun dah. Jadi kalau inilah hakikat hidup kita, kenapa kita harus tertekan dengan segala ujian yang orang buat kat kita? Relax lah. Betul lah kalau suami kita buat sesuatu pada kita, tenanglah dulu. Kok besok dia mati? Minta maaf saya cakap macam tu. Ataupun kita yang mati. Oh, seronok suka ya. Kita kata, suami yang mati. Oh, ketawa seronok. Kok kita yang mati? Kalau suami mati, okey sikit lah. Ya ke okey? Tapi kalau kita mati, apa kita nak jawab? Sementara, hidup ni sementara, bahagia sementara, susah sementara, senang sementara. Jadi kalau yang sementara ni, jangan stres. Sementara je pun. Okey, silakan. Kita apa? Kuatkan. Okey, baik. Okey. Okey. Tak. Begini. Redha itu ialah perasaan kita menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Okey, itu redha. Dia sebuah perasaan yang Allah nampak dalam hati kita, kita tak marah, kita tak memberontak, kita menerima. Okey, itu satu. Kemudian kita doa pada Allah supaya Allah hindari musibah itu ikhtiar. Ikhtiar, usaha. Contoh sakit. Terima tak sakit itu? Terima. Kerana yang menentukan sakit adalah Allah. Marah tak marah. Okey, alhamdulillah tak ada masalah apa. Tapi selepas itu kita kena pergi hospital. Kalau doktor bagi ubat, kita kena makan. Doktor kata kena masuk ward, kita kena masuk. Duduk berapa hari? 3 hari, dia kata duduk 3 hari. Maka itu bukan menyebabkan kita dah tak redha dengan Allah. Tak, bukan. Kita masih redha dengan Allah kerana menerima takdir itu. Tapi Allah suruh kita usaha dan ikhtiar. Dan usaha dan ikhtiar itu Allah nak bagi pahala.
Maknanya sakit tu kalau kita sabar dah dapat pahala. Kita usaha pergi hospital, dapat pahala lagi. Kita sabar makan ubat dan sebagainya, kita dapat pahala. Maka masih dalam batas redha. Tapi kalau orang ni, dia kata apa? Dia tak buat apa-apa. Dia sakit, dia tak buat apa-apa. Kemudian dia kata dia redha. Ya ke redha? Nampak macam memberontak aja. Tak apalah, dah Allah yang bagi sakit. Tahulah dia sembuhkan bila. Tengok. Ya ke redha macam tu? Itu bukan redha. Jadi redha tu menerima pada hatinya, tapi berusaha pada zahirnya. Masih dalam batas redha. Okay, kita ulang balik yang tadi. Semua orang tahu bahawa dia akan mati. Ya. Kadang-kadang orang tak suka cakap pasal mati tau. Sebenarnya mati ni cakap pun mati, tak cakap pun mati. Baik kita cakap aja untuk kita memahami hakikat mati dan kita buat persiapan untuk mati. Kerana mati tu akan mati juga. Okey, baik. Namun ramai yang lalai terhadap hakikat perjalanan kehidupan dunia ini dan mereka akan diperhitungkan atas setiap perbuatan. Tu kena ingat. Ya, setiap apa yang kita lakukan atas muka dunia ni kita akan diperhitungkan di peroksaan dan sebagainya. Maka sebab tu kadang-kadang di saat Allah timpa kita musibah yang menyebabkan kita rasa sedih dan rasa terbeban, maka kita kena tenang dengan kata redha tadi. Kerana apa? Dia hanyalah sementara. Sementara saja. Ni susah juga cakap mudah lah kan. Tapi kita kena duduk sekejap, ya Allah tolong bagi aku faham, ya Allah apa yang aku sedang lalui ini, ya Allah. Tolong buka jalan pada aku, ya Allah. Bagaimana aku nak lalui ini. Tolong bagi tahu cara, ya Allah, aku nak atasinya macam mana. Bagi tahu pada Allah. Tapi jangan kita stres, jangan kita murung, jangan kita tertekan, jangan kita... Kadang-kadang orang memang tertekan tau. Tambah-tambah siapa yang buat kat dia? Suami dia. Siapa yang buat kat dia? Anak dia. Siapa yang buat kat dia? Adik-beradik dia. Betul kan? Dia orang yang paling dekat dengan kita lah, paling menyedihkan kalau dia lakukan sesuatu kepada diri kita. Betul ya? Kalau orang yang luar sana cakap apa kat kita, kita tak peduli pun. Tapi kalau abang kita akan cakap kat kita, kalau orang luar tipu kita, okey lagi. Ni yang tipu kita, adik kita sendiri tipu kita. Okay? Macam mana? Terasa tau. Terasa. Tapi relax lah, tenang. Jangan sampai tak makan, sampai tak tidur. Itulah seorang tu. Tapi ni dah cerita, tapi yang ni tak payah masuk inilah, tapi live ni susah juga kan. Ada seorang cikgu tu. Pensan. Tak tidur, pensan. Dia pun bagi tahu. Kenapa? Suami saya kahwin lain. Tak. Kita kata, okey, yang tu tajuk lain. Yang suami kahwin lain tu tajuk lain. Tajuk kita, kenapa kita menyeksa diri kita? Diri kita ni bukan kita punya. Diri kita ni milik Allah. Ada hak pada diri untuk dia tidur, untuk dia makan, untuk dia bersihkan badan dia mandi. Ni seminggu tak mandi, makan pun tak, tidur pun tak, kemudian pensan, kemudian bangun balik, pensan balik. Ni apa masalah ni? Faham tak kita tentang hidup ni? Sebab dia. Itu dia dulu. Biarkan dulu. Kita urus kemudian. Dia ni kita urus kemudian. Jangan duduk diam-diam. Kita urus kemudian. Diri kita tu. Kenapa kita menyeksa diri kita sendiri? Macam mana? Siapa cakap? Cikgu, hidup ni masih jauh tau. Hidup ni masih jauh. Kita akan jumpa Allah di akhirat. Sebelum sampai akhirat, kita akan berada di alam barzakh. Kenapa kita menyeksa diri kita? Menzalimi diri kita sendiri. Macam mana? Kok dia kahwin hari ni, besok matilah dia tu pun. Ni yang mati. Ni kan. Itu bahasa dia. Minta maaf ya. Minta maaf. Apa maknanya? Sementara. Salah satunya, benda tu akan hilang begitu. Mudah habis, Ustaz, macam mana? Saya nak kena bercerai ke? Jangan. Pertahankan milik kita. Kita dah lama dah dengan dia. Berpuluh-puluh tahun saya cakap. Kenapa nak bagi senang kat orang gitu? Pertahankan. Ada orang mengadu lah. Kita pun tak tahu nak jawab macam mana pula kan. Itulah yang saya boleh bagi tahu. Jangan seksa diri sendiri hanya kerana perbuatan orang lain. Okey? Sudah. Tak okey juga. Tak okey juga. Kenapa kita sakit hati dengan perbuatan orang lain? Sebab dia suami. Suami kita hari ini, besok belum tentu dia suami kita. Adakah perempuan rasa nak memiliki dia selama-lamanya? Tak. Sebab tu akhir nanti Allah ambil daripada kita. Nak tak nak, suka tak suka, Allah matikan dia. Kemana kita ketika itu? Terkontang-kanting dengan diri kita. Tak, diri kita adalah diri kita.
Okey ya? Berapa kali dia tanya? Ustaz sedap lah cakap. Yalah memang sedap. Memang cakap ni kan sedap. Tak payah cakap pasal orang. Jangan. Tapi harap-harap kita pun Allah begitulah. Kita pun macam tu lah. Okey insyaAllah ya. Tak berapa okey ni. Tapi okey lah, tak apalah. Saya nak fahamkan begitu. Jangan kita seksa diri kita sendiri kerana perbuatan orang. Tapi dia adik saya Ustaz. Ya, dia adik saya. Dia adik kita tapi dia tetap orang lain daripada diri kita. Dia abang saya Ustaz. Tak patut dia buat saya macam tu. Sebab dia abang. Dulu saya hormat dia. Dah, itu bukan masalahnya. Dia memang dia abang kita tapi dia diri dia orang lain. Kita jangan menyeksa diri kita kerana orang lain. Jangan bebankan diri kita dengan sebab orang lain. Kita ada Allah. Kita ada kehidupan yang lebih jauh untuk kita pergi. Untuk menyelamatkan diri kita di dunia ni dan selamatkan diri kita di akhirat. Sebab tu rupanya bila mana kita baca kitab ni kan, ni antara salah satu kitab. Kalau kita baca kitab-kitab para awliya Allah, para wali Allah, mereka ni diberi faham oleh Allah tidak sebagaimana apa yang kita faham. Ini salah satunya. Ya. Kita faham ya Allah dia tak sepatutnya dia kita kata apa yang tak sepatutnya? Ialah sebab dia mak saya. Dia ayah saya. Dia adik saya, dia adik beradik saya, dia kawan rapat saya lah Ustaz. Kami kawan daripada kecil. Saya tak sangka dia khianat saya Ustaz. Nak buat macam mana? Habis dia buruk tak? Tak tahu dia buruk ke tak. Sebab mungkin Allah hantar dia untuk dia sebagai ujian kepada kita. Mungkin kalau Allah hantar orang lain lebih dahsyat menguji kita daripada dia. Gitulah. Itulah kehidupan yang sementara. Okey ya, muka surat 70. Ajaran Islam jelas mengajar kita betapa kesementaraan dunia ini adalah untuk kehidupan yang selama-lama di akhirat kelak. Kenapa Allah Ta'ala ni dia letak kita di tempat yang sementara? Supaya kita merasai nikmatnya hakikat hidup selama-lama di akhirat nanti. Macamlah Allah sakitkan kita. Kenapa? Allah nak suruh kita merasai nikmat sihat. Kenapa Allah susahkan kita? Kerana Allah nak suruh kita nikmati sepenuhnya nikmat senang. Gitulah. Mana tahu senang, sebab pernah susah. Mana tahu sihat, sebab pernah sakit kan. Mana tahu gembira, sebab pernah sedih. Sebab tu Allah ganti-ganti itu supaya apa? Tapi lepas ni Allah bagi segembira-gembiranya selama-lamanya. Mungkin suatu ketika kita pun rindu kehidupan suatu ketika dahulu. Ya. Puan-puan, antara senang dengan susah, mana puan-puan lebih rindui kehidupan? Saya cakap contohlah, kita duduk dengan mak ayah dulu, susah. Sekarang senang lah, taklah senang sangat, tapi alhamdulillah senang. Tapi ada waktu kita duduk, ya Allah rindunya dengan mak ayah dulu. Kenapa rindu? Bukan susah. Masa tu telur goreng, bukan telur goreng lah. Nasi dengan apa saja makan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak. Pergi sekolah bawa 20 sen aja. Sekarang RM20, dah kan tahu. 20 sen. Tu beli 10 sen, simpan 10 sen. Tapi duduk seorang-seorang, senyum kita senyum. Kenapa senyum? Indah juga hidup ketika dulu. Boleh tahu tak? Betul Allah bagi. Jadi kadang-kadang Allah bagi kita susah sekejap, sementara, ada ujian sementara, maka kita kena faham bahawa itu adalah sementara sahaja. Sementara kita bertemu dengan Allah, Allah bahagiakan kita selama-lama. Kita. Bukan orang. Sebab tu hidup atas muka dunia ni, kita jangan sibuk dengan orang. Dia duduk sibuk dengan orang ni, duduk sibuk dengan orang ni, duduk sibuk dengan orang ni. Kita macam mana? Kadang-kadang kita melebihkan, kadang-kadang kita memberi perhatian pada diri orang lain, lebih daripada kita memberi perhatian kepada diri kita. Duduk sibuk orang ni makan apa hari ni. Biarlah dia nak makan apa pun. Duduk sibuk orang pergi ke mana hari ni. Ikut dia lah dia nak pergi mana pun. Akhir sekali duduk sibuk dengan artis kan. Ni orang ni pelik ni. Artis apa? Artis pujaan. Dia puja dalam hidup dia. Ni artis ni pakai apa? Dia bertukuh lumuh nak beli macam artis tu pakai. Artis tu makan apa? Dia bertukuh lumuh nak pergi tempat yang artis tu makan. Artis tu banyak duit. Dia tu apa? Contoh. Apa masalah kita sebenarnya duduk sibuk dengan orang? Kenapa kita nak jadi orang? Jadilah diri kita sendiri. Okey ya? Tapi buku ni syarat lah. Dia syarat. Syarat dengan menyentuh perasaan kita dan membuka pemikiran kita. Macam tu ya. Iyalah macam tu lah. Tapi kalau macam umur-umur yang macam kita ni kan,
Tak faham juga, tak tahu nak umur berapa nak boleh faham. Tak adalah tuan. Itu saya bergurau tahu. Tak ada. Saya tarik balik yang tu. Tak ada, saya bergurau. Tak, saya cakap, kadang-kadang saya cakap kat diri saya, kata, engkau ni dah umur lebih dah. Apa masalah engkau lagi yang kau tak boleh faham ni? Nak bangun malam, ya Allah, punyalah susah. Nak bangun malam kan? Oh. Saya kadang-kadang bangun sekejap, tidur balik. Yang kunci jam tu tak payah cerita lah. Pukul 4, 4 suku, 4.20, 4.30, 4.40. Tu baru pukul 4 saja. Kadang-kadang saya tengok, ya Allah, apa masalah engkau ni? Kemudian kadang-kadang bangun dah, pergi dah bilik air dah. Kemudian dah tidur balik. Sama kita, tuan-tuan. Sama je. Tapi tuan-tuan lagi bagus dah. Saya tidur balik. Akhirnya saya tidur balik, semua bangun. Engkau ni apa masalah? Engkau ni. Apa yang kau tak faham lagi ni? Saya cakap kat saya ni. Apa yang kau tak faham lagi ni dalam hidup ni? Engkau boleh mati bila-bila masa. Kalau sekarang kau tak bangun, kau nak bangun bila? Kalau kau sekarang kau tak baca Quran, kau tak nak baca bila? Kau tak malu kepada Allah yang beri engkau begitu gini. Apa masalah? Saya cakap kat saya, kadang-kadang kita ni umur yang macam ni, apa masalah kita lagi yang kalau kita tak boleh faham? Malah baca Quran. Malah nak bangun malam. Malah nak datang berjemaah kat masjid. Apa kita ni? Kita nak apa ni sebenarnya? Cuba tanya, nak apa ni? Nak syurga? Nak syurga apa duduk kat rumah? Datanglah rumah Allah. Cakaplah pada Allah di rumah Allah. Merayulah pada dia di rumah dia. Jadilah tetamu dia. Moga-moga akhirat nanti dia mengenali kita kerana kita menjadi tetamu dia di dunia. Tapi ya Allah, nak datang masjid, terhege-hege nak datang masjid. Apa masalah kita ni sebenarnya? Jadi tuan-tuan, okeylah tuan-tuan ya. Ada orang subhanallah umur 70 pun tak nak datang masjid, tak nak datang surau, duduk sembahyang kat rumah. Apa masalah you ni sebenarnya? Cuba bagi tahu. Nak pergi mana sebenarnya? Nak masuk syurga kan nak masuk neraka? Syurga apa? Firdaus. Banyaklah cantik. Nak bangun malam pun malas, duha 2 rakaat pun tak sembahyang, nak minta syurga Firdaus. Apa masalah ni? Ni yang benda-benda yang kita sedang belajar. Tapi bagus dia buka fikiran kita. Oleh itu, orang yang bahagia dalam kehidupan di dunia ialah orang yang berbekal untuk kehidupan yang lebih kekal, iaitu di akhirat kelak. Itulah orang bahagia. Hakikat kesementaraan dunia ini ialah suatu perkara yang sangat jelas di sisi akal fikiran asas seorang manusia. Berdasarkan apa yang dapat disaksikan di sekeliling, di mana ramai orang meninggal dunia setiap hari. Okey, akal kita ni Allah bagi. Cuba kita fikir sekejap. Tidak ada sesuatu yang mampu kita nafikan dalam akal kita bahawa hidup ni memang sementara. Mana bukti? Perkuburan yang ada itu bukti sementara. Depan mata kita ada orang meninggal, itulah bukti sementara. Sekejap. Bahkan kita menyolakkan, menyembahyangkan mayat-mayat, jenazah-jenazah. Itulah bukti bahawa dulu dia kaya, dulu dia sehat, dulu dia begitu begini. Akhir sekali di mana dia sekarang? Itulah. Itu saya ulang lagi yang ulama tu kan banyak kali ni, kali yang keberapa dah saya rasa saya ulang di sini, tapi saya nak ulang lagi sekali. Ada ulama tu dia datang solat jenazah, ada orang kat tepi dia, orang tepi dia tanya, wahai ulama tu jenazah siapa? Ulama tu kata jenazah engkau lah. Kenapa pula jenazah saya? Tak, kalau engkau tak nak jenazah engkau, jenazah aku lah. Lagi tak faham. Apa maksud ulama ni? Itulah kita suatu hari nanti. Sekarang kita duduk tengok tu, kita solat jenazah dia, bukan satu hari nanti. Bila-bila masa, itulah kita. Apa? Akan berada di hadapan imam, akan disolatkan oleh sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita. Bila-bila masa. Kerana apa? Hidup ini terlalu amat sementara. Kalau kita kata hidup sementara, okey lagi. Terlalu amat sementara. Sekejap aja. Berkelip. Kelipan yang keberapa, habis tutup kita selama-lama. Lepas tu kadang-kadang saya tanya, ada berapa kali lagi baki kita berkelip sebelum dia tutup? Ada berapa kali lagi baki? Ada berapa baki? Berkelip. Ada berapa lagi? 2 kali? 3 kali? 10 kali? Kita pun tak tahu kenapa. Kerana dia bila-bila masa boleh berlaku. Habis kenapa kita perlu stres sangat dengan apa yang berlaku? Sehingga menderitakan diri kita sendiri dengan apa yang berlaku. Merosakkan diri sendiri dengan apa yang berlaku. Tenang sekejap. Tapi tenang macam puan tanya tadi lah. Adakah setenang diri tak buat apa-apa? Tak, bukan tak buat apa-apa. Doa. Munajat. Solat hajat. Bangun malam. Apa yang patut dibuat? Buat. Apa yang patut dirancang? Rancang.
Bukan kata, tak apalah sementara je tu. Duduk aje lah tengok, sementara aje. Tak, itu bukan sementara, itu pemalas. Kan? Dia kena beza antara orang yang menerima takdir dengan orang yang malas dalam melalui takdir. Okey, selesai. Mana tadi? Hakikat kesementaraan, tak dah baca. Apa tu? Hakikat kesementaraan dunia ini jika tidak dihayati dalam bentuk tindakan akan membawa kepada penyesalan. Kena ada tindakan walaupun dia sementara. Ramai manusia di akhir kehidupan menderita dengan penyesalan. Kenapa tak buat sesuatu? Maknanya apa? Solat sekejap aja. Tahan sekejap sebab dia sementara. Bila mati habislah, tak solat lah. Sabar sekejap. Kalau dah mati habislah. Tak sabar lagi lah. Maknanya sementara tapi lakukan sesuatu. Jangan kerana sementara buat tak tahu apa-apa. Memang kita akan menyesal. Kenapa? Kalau aku buat tu sikit aja tadi. Dah itu. Macam kalau kita kata, kalau lalu tadi, sebab tu apa-apa saja perempuan terlintas saja di hati kita benda baik, buat. Allah datangkan ilham dalam diri kita. Rasa nak bangun malam, bangun. Dah lewat ni, bukan masalah lewat, bangun saja. Dapat satu rakaat lah. Mungkin lepas satu rakaat tu tak ada lagi rakaat yang kita boleh bangun. Tak ada duit ni. Ya RM1 aja ni. Tak apalah, RM1 aje lah. Bagi kat orang fakir miskin tu. Malulah nak bagi. RM1 aja. Tak, bukan masalah RM1. Masalah itu kesempatan yang ada. Kalau tidak, kita akan menyesal. 10 sen. Contoh, dalam tempoh, takkan benda sikit ni nak buat baik. Sikit tu buatlah baik. Kerana itulah mungkin yang terakhir. Maka buat sesuatu. Dengan kesementaraan ini, buat sesuatu. Kalau tidak, kita akan menyesal. Kerana habis tempoh kita. Apa gunanya kita cuba kekalkan semua keduniaan untuk diri kita, namun diri kita sendiri tidak kekal untuk semua keduniaan tersebut. Ini satu persoalan yang kita kena jawab sendiri. Masing-masing faham. Apa gunanya kita nak kekalkan semua kehidupan dunia ni? Ya? Cuba kekalkan semua keduniaan untuk diri kita. Nak memiliki sesuatu selama-lama. Minta maaf puan. Bukan nak cakap apa ni. Nak miliki suami selama-lama. Sampai bila? Nak kat kita seorang. Sampai bila? Kita pun akan mati. Inilah maksud dia. Nak miliki harta kita seorang. Tak nak bagi kepada orang. Sampai bila? Kita pun akan mati. Jadi itulah soalan dia. Ada orang tamak. Ya Allah, tamak ada orang ni kan. Tamak tak nak bagi kat orang. Semua dia nak ambil, dia nak. Akhir sekali dia mati. Jadi apa rasionalnya dia buat benda tu? Apa rasionalnya? Ni, apa gunanya kita cuba kekalkan semua keduniaan untuk diri kita, namun diri kita sendiri pun tidak kekal untuk dunia tu. Kumpul dunia. Sampai tak kira halal, tak kira haram, tak kira dosa, tak kira pahala, tak kira tipu orang ke, ambil harta orang pun tak kira. Ada orang ni memang dia tamak, dia ambil. Kumpul. Besok dia mati. Inilah hakikat dunia. Yang orang tak faham. Jadi dengan apa yang ada, alhamdulillah syukur dengan apa yang ada. Lalui kehidupan sekadar apa yang ada. Ujian yang ada lalui, tempuh dulu. Sabar sekejap. Ya, jangan terlalu kita kecewa sangat dengan apa yang kita lalui. Sabar sekejap. Minta doa dengan Allah. Hubungkan diri kita dan jiwa kita dengan Allah sepenuhnya. Akhir sekali Allah noktahkan hidup kita, maka itulah berakhirnya hidup kita. Bila-bila masuk. Allah. Ya, moga-moga Allah bagi saya, bagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi anak cucu kita faham makna melalui perjalanan hidup dunia yang sementara. Ya. Usaha tetap usaha, sabar tetap kena sabar. Rancang memang kena rancang, tapi dalam keadaan tenang. Tenang sebab Allah ada dengan kita. Allah ada dengan kita. Yang tu yang Nabi cakap pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan sedih. Kenapa? Allah ada dengan kita. Dan kita pun akan satu ketika nanti kita akan tetap dengan Allah. Suami akan tinggalkan kita, anak tinggalkan kita, isteri tinggalkan kita, harta yang kita kumpul akan tinggalkan kita. Ketika itu kita dengan siapa? Dengan Allah. Maka tolong latih sekarang ni, latih diri sekarang ni, tak apalah. Nanti kalau suami kata apa, isteri kata, abang saya nak keluar dengan kawan-kawan, okey silakan. Jangan tanya. Habis air nak makan apa tengah hari ni? Ada makan, tak ada puasa. Wah, ini wali. Suami yang dah makam wali. Gini, abang, saya nak keluar dengan kawan-kawan boleh? Okey, silakan. Duit ada? Tak ada. Okey, Hani ambil duit, pergi jalan dengan kawan-kawan. Habis abang nak makan apa? Tak apa. Kalau ada, abang makan. Kalau tak ada, abang puasa.
Tak jadi pergilah dia, tuan-tuan. Setuju ya? Ya, ya, ya. Itu yang kita cakap ni. Betul. Senang. Macam tapi kita boleh buat apa? Kita duduk seorang-seorang, kita baca Quran, kita solat taubat, kita solat duha, kita merayu pada Allah, ya Allah kau jadikan aku orang yang soleh, isteri aku yang keluar rumah biarlah jagalah diri dia, iman dia, biar dia soleh, kau dah sampai ajal aku atau sampai ajal dia, kau matikan aku dekat orang beriman. Sujud pada Allah, kita duduk seorang tenang. Sama juga suami nak pergi, okey abang pergilah mana-mana. Ya. Itu bincang di belakang. Jangan. Janji doa keselamatan untuk dia. Kita duduk rumah, pulun. Ambil Quran, baca. Ya, solat. Baca Quran, solat. Bertaubat pada Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah suami aku, ya Allah. Ampunkanlah anak-anak aku, ya Allah. Bawakanlah kami keluarga ni, ya Allah, dalam syurga-Mu, ya Allah. Menangis pada Allah duduk seorang-seorang. Kadang-kadang, seorang ni ada waktunya dia tenang kita dengan Allah. Lagipun kita mati seorang juga pun. Okey ya? Tak adalah dulu sehidup semati, tak adalah. Jarang sangat. Ya. You janji dengan I tahu, kita sehidup semati ya. Tak boleh. Sorry, I tak boleh janji yang tu. Cakap macam tu. You tak cukup cinta ke I. Bukan masalah cinta. Masalah tak boleh janji sehidup semati. Mana boleh. Kalau you pergi dulu, silakan. I doa you masuk syurga. Kalau I pergi dulu, you doa I masuk syurga. Kan tenang kan? Kita kena dah tenang dah tuan-tuan. Tenang. Tak payah bergaduh-gaduh. Umur 60 bergaduh. Malu kat cucu. Ya. Betul, duk sibuk bergaduh. Depan cucu pula tu. Atuk, kenapa tu Atuk? Tahulah nenek engkau macam tu lah daripada muda sampai ketua. Dia cakap kat cucu dia. Saya, depan saya, tuan-tuan. Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Okey, terus boleh terus lagi ni ya. Bagus juga kita ni santai ngajikan, santai, relax, tak kena gaya menangis kita ni. Manusia dan ujian duniawi. Manusia dan ujian duniawi. Pelbagai bentuk kesenangan duniawi juga menjadi sebab dalam menguji manusia. Ya, kita jangan ingat senang tu okey, susah tu baru ujian. Tak, dua-dua tu ujian. Sama ada memilih hubungan dengan Allah dan hari akhirat ataupun sebaliknya. Ya, kita senang atas muka dunia, itu sebab ujian, merupakan suatu ujian. Maka jangan terpedaya sangat, jangan terleka sangat dengan kesenangan. Ya, buat hubungan kita dengan Allah, pulihkan hubungan, rapatkan hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Kalau sebaliknya, kita akan derita selepas kita senang. Ujian tersebut agar manusia melakukan ketaatan sebagai hamba kepadanya sebaik mungkin dengan keimanan dan amal soleh. Allah menjelaskan hal ini dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah jadikan ma 'alal ardi, apa yang ada di muka bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum, kenapa kami jadikan apa yang ada atas muka bumi perhiasan? Linabluwahum, kerana kami hendak menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di kalangan mereka yang lebih baik amalnya. Jadi hidup ni adalah dikira dari sudut amal. Maka dunia yang ada sekadar perhiasan. Baik, guru saya kata, syekh saya kata apa? Kenapa Allah banyak sifatkan dunia ni perhiasan? Apa maksud sebenarnya? Sebenarnya ialah dia tidaklah terlalu indah sangat, tapi dia dihiaskan. Apa makna dihiaskan? Dinampak cantikkan. Okay. Sebab tu puan-puan, kalau puan-puan duduk kat rumah kan, puan-puan kena berhias tapi kekalkan keaslian wajah tu. Itu lebih indah daripada diperhiaskan sehingga nampak orang lain. Tadi nampak lain. Nampak lain pula. Make up sekarang tahu, subhanallah, tuan-tuan tahu ya make up tu kan. Orang rumah saya duk tunjuk, ada seorang yang kat Kedah tu, nama apa dia tu? Orang Kedah tu. Bijak dia. Dia kata tengok ni. Dia boleh make up, nak suruh macam rupa siapa? Dia hari ni dia nak make up, dia jadi apa? Dia make up jadi Datuk Siti. Nampak, macam dia make up jadi itu, jadi ini, jadi pelakon Arab. Dia make up ni. Untung suami dia. Kan? Tengok-tengok, Arab mana pula ni? Nampak tak? Apa maksudnya? Itulah perhiasan. Apa makna perhiasan? Dinampak cantik kan. Hakikatnya, sebab tu yang paling cantik ialah keaslian tu. Betul ya? Maka make up juga, jangan tak make up. Ya. Sebab tu orang kata apa? Ni sajalah selingan sikit.
Siapa orang yang paling cantik di dunia ni? Orang mana? Orang mana yang paling cantik di dunia? Tak. Dia kata orang Thailand. Sebab apa? Sebab dia suka make up. Itu orang buat lawak dah, tuan-tuan, minta maaf dah. Saya cakap make up. Dekat tu dulu. La haula wala. Ada juga orang buat lawak macam tu. Okeylah, setakat tu dulu insya-Allah. Kita teruskan di sini. Allah. Jadi itulah perhiasan yang ada dalam kehidupan kita di dunia. Jangan terpedaya. Justru Allah mengingatkan agar manusia tidak lalai dengan kesenangan duniawi daripada kesementaraannya dan daripada keabadian hari akhirat. Kebaikan dan kesenangan akhirat tiada bandingnya jika ingin dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sementara. Dunia ni sekaya mana pun 1% aja. 99% ada di akhirat. Sebab tu dikatakan dunia ni sekaya mana pun, semewah mana pun, sesenang mana pun, dia hanyalah sebesar sayap nyamuk. Ya, satu bahagian daripada sayap nyamuk tu. Itu ajalah. Sebab tu Allah tanya soalan begini pada kita dalam surah At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia nak banding dengan akhirat? Kalau bahasa Arab asal tu kan, araditum, apakah kamu lebih redha, lebih berpuas hati, lebih seronok dan suka dengan kehidupan dunia nak banding kehidupan akhirat? Yang maka kesukaan kamu itu salah sebenarnya. Kerana apa? Fama mata'ul hayatid dunya, kerana kesenangan hidup di dunia ini fil akhirah, nak dibandingkan dengan akhirat, illa qalil, malaikat sedikit. Tapi dia terjemah dalam buku kita tu begini, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat. Bahasa Quran asal dia sebut begini, fama mata'ul hayatid dunya, dan tidaklah kesenangan hidup dunia fil akhirah, nak banding dengan kesenangan hidup akhirat, illa melainkan qalil, perkataan sedikit tu letak di akhir nanti. Ya, tidaklah kesenangan dunia nak banding dengan akhirat. Dunia ni sikit aja, qalil, sikit aja, sikit. Banyak mana sikit? 1%. Oh subhanallah, kita tengok, ya Allah hebatnya dia, ya Allah sukanya, seronoknya. Rupanya baru 1%. Orang yang balik akhirat Allah bagi 99 campur 1 yang tadi. Oh subhanallah, macam mana nak bayangkan? Ya, 1% daripada air terjun akhirat. Akhirat ni ada semua tau. Akhirat yang ada kat dunia ni, semua Allah bawa kesenangan dunia, Allah balik bawa ke akhirat. Sebab apa? Akhirat ada 99, Allah nak lengkapkan 100. Jangan risau. Kalau kita tertinggal apa di dunia, tak sempat nak pergi mana? Air terjun kat Jepun. Tak sempat pergi ya? Ada air terjun di akhirat. Ada sungai. Ya, tak sempat pergi sungai mana? Ya, kita kadang cantiknya sungai kat situ, air terjun kat situ. Tak, di akhirat nanti segala-galanya ada. Puan-puan nak apa? Ya? Ada, semua ada. Buah-buah semua ada. Mana dalil Quran? Kan Quran mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dia dah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannat. Bagi mereka disediakan syurga-syurga. Bukan 1, 8 syurga. 1 luahnya 7 petala langit, 7 petala bumi. 1, 8. Okey, kemudian apa? Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di mana di dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Al-anhar, bukan nahrun. Nahrun 1 sungai. Al-anhar, sungai-sungai. Bukan 1 sungai. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini ayat di antaranya. Setiap kali mereka diberi rezeki di dalam syurga tu, mereka diberi rezeki, ahli syurga cakap apa? Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Rezeki yang Allah bagi kat kita ni, kesenangan, kemewahan yang Allah bagi ni, sebagaimana Allah bagi sebelum ni. Maka ada 2 tafsir. Ya, antaranya dalam tafsir tu, kenapa dia kata sebelum ni? Contoh, kita berjalan, kita pun ada pokok buah-buahan. Kita pun makan dah di sini. Okey, kita berjalan lagi. Ada lagi pokok tadi. Maka pokok tadi sama dengan yang tadi. Tapi rasa dia lain. Contoh pokok pertama, pokok durian. Pergi-pergi jumpa lagi pokok durian. Dia pun kata, kami dah makan macam tadi lah.
Tapi rasa dia dah lain. Ada satu tafsir. Satu tafsir lagi, hazal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah rezeki yang Allah bagi sebelum ni. Bila? Di dunia. Maka dunia-dunia yang kesenangan-kesenangan yang Allah bagi pada orang tu, kemewahan-kemewahan, Allah bawa kepada kita balik ke akhirat untuk lengkapkan 99 campur 1 jadi 100. Tapi tak terbanding apa yang ada di akhirat. Sebab apa yang senang di dunia ni ditukar dalam bentuk kesenangan akhirat. Dia jauh berkali-kali ganda. Itulah. Sebab tu kita kata sabarlah sekejap, sabar sekejap. Janji kita masuk syurga. Kenapa sibuk nak bergaduh dengan orang? Kenapa? Ya kita pelik kadang-kadang ada orang ni dengan orang lain dia baik, dengan suami isteri dia bergaduh. Ini masalah. Apa masalah sebenarnya? Dengan orang lain ya Allah baiknya senyum melebar, dengan suami muncung. Sama juga orang lelaki. Orang lelaki kadang-kadang dengan kawan-kawan ya Allah belanja sana belanja sini. Isteri minta belanja sikit, kenapa union macam-macam. Ni dunia, kita pun tak faham apa masalah ni dunia ni. Ada orang ni pula dengan semua orang dia gaduh. Dengan isteri dia bergaduh, dengan anak dia bergaduh, dengan suami dia bergaduh, dengan jiran dia bergaduh. Habis semua orang dia bergaduh. Sudah. Apa masalah dia ni? Gitu je lah. Boleh ya? Allah. Muka surat 72. Lambat pula dah khatam tajuk ni. Bagi orang yang lalai, kehidupan dunia ini melalaikan mereka. Lalu menjadi permainan buat mereka. Ini ada satu, ni hakikat. Sebenarnya hari ini kita sedang duduk belajar, memahami, lebih faham, lebih mendalam tentang dunia yang kita sedang lalui. Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa la'ibun, kecuali ia adalah sekadar ataupun melainkan permainan. Permainan yang sia-sia. Walahwun, dan hiburan yang melalaikan. Tengok. Jadi apa maknanya? Kebanyakan, bukan kesemuanya, kita nak kata apa dalam bahasa ya? Kebiasaan. Kebiasaan hiburan ni dia lalai. Kebiasaan, bukan kemestian. Sebab ada juga hiburan yang tidak melalai. Tapi biasanya hiburan ni melalai. Contohlah kita pergi tengok konsert. Tak kira konsert apa pun. Ya, konsert yang tak baik tu confirm yang tak baik. Konsert yang baik pun ada tak konsert yang baik? Ada, tak ada masalah. Islam ni cantik sebenarnya. Cuma menyusun mengikut peraturan Allah. Boleh tengok konsert, boleh. Kita orang lelaki. Siapa yang menyanyi kat depan? Okey, penyanyi-penyanyi Malaysia yang merdu-merdu suara dia. Datuk Jamal Abdillah pun sedap. Kita tengok, dengar. Okey lah. Ya. Tak pernah pergi. Tapi puan-puan jangan pergi sebab yang menyanyi tu orang lelaki. Jangan duk sibuk nak dengar suara orang lelaki. Dengar suara suami cukup lah. Masalahnya tak merdu lah Ustaz. Merdu ke tak merdu, siapa pilih suara yang tak merdu? Jadi jangan suruh dia menyanyi, suruh dia baca Quran. Jadi macam juga puan-puan nak dengar konsert ni ya Kak Zu boleh hancur konsert kan. Panggil orang perempuan dewan tertutup, kita pun nak dengar juga. Sekali duduk tengok dari YouTube aja kan. Dengar, boleh. Yang kita suami pula pergi hantar, jangan duduk situ. Balik baca Quran. Ni kita juga nak dengar juga dah. Tak boleh itu suara orang perempuan. Dengar suara isteri sudahlah. Masalah isteri suara dia garau. Tak ada masalah, dengar je lah. Dulu kan terima je lah. Boleh ya? Mana boleh. Tapi kebiasaan, minta maaf, kebiasaan hiburan ni dia lalaikan kita daripada Allah. Kurang-kurangnya dia mengambil masa kita dengan Allah. Kurang-kurangnya. Sepatutnya masa tu kita dengan Allah. Tapi masa tu kita bagi kat dia, kita pun tengok dia menyanyi. Yalah sedap lah, okey lah. Gembira lah, okey lah, alhamdulillah lah. Tapi masa tu kalau kita guna dengan umur yang ada ni, istighfar, baca Quran, taubat, kita telah mengumpul bekal yang bermakna untuk balik akhirat masuk syurga selama-lama. Habis yang muda-muda tu okey lagi lah. Ya? Yang muda-muda biarkanlah dia seronok. Tu zaman dia. Kadang-kadang kita tak boleh cakap juga. Ya, anak-anak kita yang remaja-remaja tu kadang-kadang dia nak buat benda yang baik, sekadar nak berhibur dengan kawan-kawan, minum-minum, bagilah. Bagilah. Tak payahlah minum dengan mak je lah kat rumah. Lain minum dengan mak. Minum dengan mak asyik cakap akhirat aja mak ni. Mak kan yang dah umur 60. Dia muda lagi. Tak maulah juga dia. Dia dah lah minum dengan kita. Minum dengan kita apa? Kopi kosong aja. Kopi kapal cap api.
Dia tak nak, dia nak Starbucks. Contohnya lah kan, kopi-kopi dia orang muda zaman sekarang. Itu suruh minum dengan kita teh kosong kan. Cik minum dengan ayah je lah. Ayah pula umur 60, cerita akhirat aja. Mati kawan-kawan tu. Jadi remaja biarkan dia, tapi umur kita macam ni. Baik, seterusnya. Waladdarul akhirah, dan negeri akhirat, khairun, lebih baik, lillazina, bagi orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa. Afala ta'qilun, oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir ataupun menggunakan akal kamu untuk kamu faham? Ya, afala ta'qilun, mengguna akal untuk faham. Okey, Allah hubungkan hakikat dunia yang merupakan ujian ini dengan kematian. Allah hubungkan hakikat dunia dengan kematian supaya kita sentiasa sedar memang kehidupan ini akan berakhir, untuk akhirnya kita mengambil natijah dan keputusan daripada ujian tersebut. Mana dalil Quran? Allazi, dialah Allah, khalaqal maut, yang mencipta mati, wal hayah, dan cipta hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapakah di kalangan kamu, ahsanu amala, yang paling baik amalan dia. Wahwa, dan dialah Allah al-aziz. Al-aziz maha apa? Maha perkasa, maha berkuasa. Al-ghafur, maha pengampun. Kemudian ada satu ayat lagi yang terakhir. Yang terakhir ya, iaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Ni ayat ni selalu kita duk dengar. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, merasai mati. Pasti akan merasai mati. Wa nablu, za'iqah ni kalau kita belajar dia banyak tafsirnya. Merasai itu dalam keadaan bukan biasa-biasa tapi terlalu amat memeritkan. Itu za'iq. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan, dan kami juga menguji kamu dengan kesenangan. Maka susah dan senang itu apa sebenarnya? Ujian, cubaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Bukan kita kembali, kita akan dikembalikan. Nak tak nak, suka tak suka, kita tetap akan dikembalikan. Itu maksudnya turja'un. Ayat ini mengingatkan kita tentang perjalanan kehidupan dunia yang mana ianya akan berakhir dengan kematian. Dan hakikat kehidupannya yang sementara itulah sebagai ujian. Muka surat 74, ada 4 perkara yang kita pelajari. Pertama, kehidupan dunia ini ada penghujung, iaitu kematian. Ini kau kena ingat. Ya, jangan risau, akan berakhir suatu ketika nanti. Segala kesusahan akan berakhir, segala kesakitan akan berakhir, segala kekecewaan akan berakhir. Sabar sekejap. Ya, tenang sekejap. Yang kedua, kehidupan dunia yang sementara ialah satu ujian untuk para hamba membuktikan pengakuan keimanan. Kita kena ingat, kenapa Allah uji kita? Walaupun kita duduk sementara sekejap aja pun, tak payah ujilah. Tak, Allah nak uji juga. Sebab apa? Allah nak kita zahirkan dan buktikan keimanan kita kepada Allah. Apa makna iman dalam makna-makna yang lain? Selain daripada makna dia percaya, iman tu salah satu maknanya ialah kesetiaan kita hanya kepada Allah. Sebab kita percaya kan? Percaya tak pada Allah? Percaya. Maka setia dengan Allah sampai mati. Ya, kerana kita dah letak kepercayaan pada Allah. Dia. Ketiga, ada perkara yang perlu dilakukan dalam kehidupan dunia ini, iaitu beribadah kepada Allah dan beramal soleh sebaik yang boleh. Minta doa dengan Allah. Kan ada doa Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tu jangan lupa. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang baca. Supaya apa? Allah bantu kita nak buat amal sebaik-baik amal. Ya, makin solat kita pagi dengan zuhur makin baik. Keempat, kematian bukan perakhiran. Yang ni kena ingat ya. Kematian bukan pengakhiran kewujudan. Tetapi ada kehidupan setelah kematian yang menjadi tempat para hamba mengambil keputusan ujian tersebut. Ini kerana tidak mungkin adanya ujian tanpa keputusan. Ini kita kena faham. Setiap ujian ada keputusan. Tolong tunggu keputusan tu. Jangan main-main dengan ujian. Sebab setiap ujian ada keputusan. Maka dah tahu dah hidup ni ujian, maka lalui dengan sebaik mungkin. Minta bantuan Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau uji aku, Ya Allah. Dan Kau tahu, Ya Allah, aku tak mampu melalui sendirian, Ya Allah. Maka tolonglah aku, Ya Allah. Kadang-kadang kita minta bantuan suami. Suami pun dia kena uji. Dan dia ada ujian dia berbeza. Anak kena uji juga kadang, Allah tolonglah mama. Ya, minta pada anak. Anak pun sedang diuji. Maka kita kena minta tolong Allah. Dia yang menguji kita, hanya dia yang boleh membantu kita. Dan kita kena tolong juga suami kita. Tolong juga anak kita. Tolong juga kawan-kawan kita. Ya Allah, aku tahu suami aku juga sedang diuji, Ya Allah. Aku tahu anak aku sedang diuji, Ya Allah. Kerana hidup ni ada semuanya ujian. Maka tolonglah mereka, Ya Allah. Ya. Barulah kita akan tenang. Ya. Ujian memang dahsyat. Dia sebenarnya ujian orang lelaki ni, tak tahulah nak kata orang lelaki ke lebih berat ujian atau orang perempuan. Rasanya orang lelaki lagi berat ujian. Orang lelaki. Walaupun dia dah kahwin, dia tak lepas dengan mak dan ayah dia.
Puan-puan, bila mana puan-puan kahwin, puan-puan dah lepas dah tanggungjawab dengan mak dengan ayah. Mak dengan ayah ni jangan main-main. Itulah syurga, itulah neraka. Jangan main-main. Sebab tu bila mana kita dah lepas dengan mak ayah, dari sudut tanggungjawab, sebab kita beralih kepada suami, memang kita lepas satu benda yang terlalu besar. Allah bebaskan kita daripada. Tapi suami tak lepas. Tak lepas puan-puan. Tak lepas dengan mak ayah kita, tak akan lepas. Itu berat. Dan dalam kepala suami ni macam-macam benda yang menanggung. Sebuah rumah, dalam tu ada apa? Ada isterinya, ada anaknya, ada cucunya, ada segala-galanya dalam kepala dia. Memang berat, maka tolong doa lah. Ya Allah, Engkau bantulah suami aku, Ya Allah. Kuatkan iman dia, Ya Allah. Sempurnakan akhlak dia, Ya Allah. Berilah kekuatan pada tubuh badan dia, Ya Allah. Tenangkanlah hati dia, Ya Allah. Ya. Itulah salah satunya. Nak cakap lebih takut ulang benda sama. Kan? Ya kan? Subhanallah. Lepas tu tambah satu lagi. Lagilah. 2 kali ganda beban. Tambah satu lagi. 3 kali ganda beban. Yang ada ni pun dah tersungkur dah kita. Tambah lagi. Lepas tu saya kadang-kadang nak tapi tak tadi. Kadang-kadang nak pula. Dah fikir lagi. Ya. Wallahualam, agak-agak gitulah. Kalau jadi betul pun Allah yang bantu. Kalau. Wallahualam. Habislah tajuk kita hari ni. Yang lain tu sikit kita bacalah. InsyaAllah ke depan nanti kita baca yang ke-14. Lebih masa sikit ni ya. Tapi rasa sekejap pula kan? Rasa sekejap. Baik, mohon Ustaz beri penerangan dan penjelasan tentang makna kepada istilah nafahat. Apakah maksud istilah ini? Terima kasih. Kemudian perkara ini pernah didoa oleh seorang kepada orang lain. Allah, nafahat ni apa maksud dia ya? Secara kurniaan, pemberian. Limpahan. Tu. Kurniaan, pemberian. Ya. Dia kadang-kadang dengan orang doa kepada kita. Ya. Para awliya, para ulama mendoakan kepada kita, orang soleh mendoakan kepada kita. Nanti saya tengok lebih detail lah insya-Allah ya ke depan nanti. Tapi itulah secara umumnya dia memberi makna limpahan, pemberian yang kadang-kadang orang doa pada kita. Itulah di antara makna yang paling yang secara umum lah. Kadang-kadang kita ni orang panggil apa? Dengan sebab diri kita sendiri dia terhalang banyak benda. Salah satunya sebab dosa, salah satunya sebab tak bersyukur, diberi tak bersyukur maka habislah. Kalau diberi bersyukur maka limpahan tu makin banyak. Ya, kadang-kadang doa kita mungkin sukar nak makbul sebab ada kita terlibat dengan benda-benda yang menghalang doa. Akhir sekali orang tolong doa. Maka itulah salah satu istilah doanya ialah supaya kita diberi limpahan-limpahan yang banyak. Itu salah satunya. Wallahu a'lam. Boleh. Okey, baik. Pertama saya nak betulkan sedikit. Perjalanan kita bukan ke syurga. Perjalanan kita bertemu dengan pemilik syurga. Allah. Ya. Cuma kita nak syurga. Kita memang nak balik syurga. Tapi kita bukan terus ke syurga. Jadi sebab tu kita kena betulkan sikit bahawa perjalanan kita adalah kepada pemilik syurga. Sebab tu bahasa mudah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu urusan kita bukan urusan dengan syurga. Urusan kita urusan dengan Tuhan pemilik syurga Allah. Jadi settlekan urusan kita dengan Allah. Ketika itu kita akan selesai untuk ke syurga. Tapi kalau kita tak selesai kepada Allah, sekalipun kita rasa kita sedang berjalan ke syurga, belum tentu kita sampai ke syurga. Kerana kita kita tak berurusan dengan pemilik syurga. Saya selalu kita nak sewa rumah orang pun kena jumpa tuan rumah. Bukan nak beli, nak sewa. Bukan masalah beli, bukan masalah nak sewa. Nak tumpang sekejap. Bukan masalah tumpang sekejap. Dia ada pemilik. Jumpa dulu pemilik dia. Kalau jumpa pemilik dia, tak kena gaya. Bukan dia nak suruh sewa. Dia duduk saja je. Okey. Jadi, tuan tanya tadi, kita dah ditulis segala-galanya. Baik. Persoalan sekarang, kita tahu tak kita ditulis baik ke buruk? Kita tak tahu. Kita tahu tak kita ditulis ke syurga ke neraka? Kita tak tahu. Tapi benda tu dah tertulis. Okey. Maka kita lalui dengan apa yang kita lalui dengan mengharapkan rahmat Allah.
mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan redha Allah. Ketika itu. Sebab kita pun tak tahu kita ke mana. Maka selalu orang cakap, dah kita dah ditulis masuk neraka, nak buat apa lagi? Tak, kita tahu ke kita dah masuk neraka? Tak tahu. Jadi selama mana kita tak tahu, kita bersangka baik dengan Allah. Bahawa Allah tidak akan mensia-siakan kita kalau kita solat. Allah tak akan mensia-siakan kita kalau kita bertaubat. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita sentiasa minta dengan dia taufik dan hidayah kepada dia. Ketika itu barulah Allah akan tentukan, dan Allah penyayang, Allah pemaaf. Allah ni dia maha pemurah. Dan dia melihat kepada apa yang kita sangka kepada dirinya. Kan ada satu tajuk tu, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut apa yang hamba ku sangkakan pada aku. Jadi kalau kita sangka Allah tu berbaik dengan kita, Allah akan baik dengan kita. Kalau kita sangka Allah tu berburuk dengan kita, buat benda, Allah akan buat apa yang kita nak. Jadi kita tahu tak? Kita tak tahu. Maka lalui kita dengan Allah, bukan benda yang kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu nasib kita. Okey, jangan duk sibuk dengan apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tahu? Kita tahu kita ada Allah. Tahu tak? Kita tahu Allah itu Tuhan Maha Pengampun. Tuhan kita Maha Penyayang. Maka hidup dengan keampunan Allah, dengan mengharapkan segala. Selesai, kita tak perlu pening. Wallahu a'lam.